nampak makhluk halus satu kelebihan kah? Satu anugerah kah? Ataupun ada anggapan bila nampak makhluk halus kacau? Ada yang menyatakan terbuka hijabnya. Adakah ini keistimewaan atau kelebihan? Saya juga Syarul. Ya, saya ingin nyatakan di sini. Boleh melihat makhluk halus, boleh nampak, merupakan bukan keistimewaan, tapi ada satu penyakit, malapetaka bagi seseorang yang mengalaminya. Kenapa dia cakap begitu? Semua ni bukannya kelebihan, keistimewaan, kasyaf, penyakit sebenarnya. Jika ada anak-anak yang boleh nampak benda ni, ataupun siapa yang boleh nampak, bawalah berubat. Sebab waktu kita sihat tidak isu. Tapi bila kita sudah tua, bila kita sudah sakit, benda tu akan makan kita balik. Ia akan beri kesan buruk pada kita sebenarnya. Saya berapa kali tuan-tuan puan-puan merawat orang yang terkena begini. Ramai pesakit yang dia mengalami, boleh lihat benda halus, boleh nampak benda halus ni, antara mangsa gangguan-gangguan yang kerap kena gangguan berbanding orang yang normal. Itulah hakikatnya. Saya ada beberapa kali jumpa kes-kes begini. Okay. Bila kita merawat, kita kena sedarkan pesakit itu sendiri bahawa ini adalah penyakit. Okay. Sebab tidak akan berkesan rawatan tersebut sekiranya si pesakit menganggap benda itu masih kelebihan, keseronokan, boleh melihat, dia menganggap benda itu kelebihan. Bahaya. Okay. Tidak akan berlaku, dia masih percaya dengan benda itu merupakan satu kelebihan. Jadi perlu kita sedarkan balik. Kenapa kalau kita pergi jumpa bomo, jumpa dukun, mereka boleh nampak tanpa mengetahui dari mana kita, latar belakang kita, dia boleh tahu kita siapa. Kenapa? Jin itu sudah berjalan. Okay? Itu yang berlaku. Guru saya pernah berpesan, guru-guru saya pernah pesan, jika kita boleh melihat benda halus, maksudnya ada jin di mata kita. Sebab dalam Al-Quran hanya jin yang boleh nampak jin. Okay? Manusia tidak akan boleh melihat jin. Tapi bila manusia boleh nampak jin, maksudnya ada jin di mata dia. Kena faham konsep itu. Ada satu kes yang saya pernah rawat juga. Ini pelajar sekolah berasal daripada Ranau. Dia sudah lama hidup dengan benda tu. Dia anggap seperti ini, dia ada kawan. Jadi pergi sekolah ada kawan, pergi rumah ada kawan. Jin ni sentiasa bersama dia. Bila saya buang, bila satu hari dia pergi buat rawatan, ada perawat nampak dia ni mempunyai gangguan lah di mata bila ditutup. Dan lepas saya rawat, benda tu masih ada dan dia menangis. Dia merayu-rayu jangan dibuang, jangan dikeluarkan, jangan dihalau kawan dia. Sebab lama sudah dengan dia. Kawan dia ni baik, kawan dia berbual-bual sebelum tidur semua. Dan saya tanyalah, kawan kamu ni apa? Berlelaki atau perempuan? Dia kata lelaki. Bayangkan jin tu 24 jam dengan dia, mandi bersama, tidur bersama. Dan dia menangis bila saya keluarkan. Saya tutup hijab dia balik. Lepas saya tutup, dia mati-mati meraung tau. Menangis, sedih. Kenapa kawan dia tiada sudah? Kenapa kawan dia tiada sudah? Nampak benda tu bila sudah serasi, bahaya. Okay, kadang-kadang anak-anak kita kenapa tidak mau bergaul? Pasif, suka berkurung di bilik sendiri. Kenapa? Sebab tiada kawan. Dan kadang-kadang ibu bapa pun silap, menganggap benda ni kelebihan bagi anak dia. Bangga melihat anak-anak dia ni ada kelebihan, boleh melihat benda halus. Hati-hati, sebab ini adalah malapetaka tau. Waktu kita sihat dia pakai kita, tapi waktu kita mau mati nanti ataupun tua, dia akan makan kita balik. Macam pepatah, harapkan pagar, pagar makan padi. Itu adalah pepatah untuk, bukannya untuk kawan makan kawan. Ini adalah saka. Okay? Kajian ini dilakukan di Negeri Sembilan. Dia melibatkan saka. Pagar yang dimasukkan, harapkan pagar ni, pagar makan padi.
Pagar yang dimasukkan adalah saka, menjaga badan, menjaga rumah, menjaga kebun. Tapi apabila kita sudah tua, dia makan kita balik. Itulah istilah tu. Kena faham benda tu. Peribahasa ni sebenarnya bukan untuk mana ada pagar boleh makan padi, tapi ini simbolik orang-orang tua dulu. Okey, dia kena berhati-hati. Ada satu kes ni, sebuah sekolah, guru ni perasan pelajar ni dia asyik melihat di sebelah kanan sekolah, sebelah tingkap ada satu hutan. Pelajar ni menganggap itu adalah dia nampak perkampungan bunian, dia kata. Okay, banyak makhluk-makhluk yang berpakaian putih dan dia bangga. Kawan-kawan tidak boleh nampak, dia boleh nampak. Jadi benda ni yang bila dia datang, benda pertama saya akan bagi tahu dia adalah benda ni bukannya kelebihan. Dan bahaya sekiranya kita kena pelajar tidak sedar dan dia anggap benda tu kelebihan. Kita kena sedarkan dia bahawa ini adalah penyakit. Okey. Daripada yang kita tahu, yang kita belajar dalam Islam, ini hanya jin boleh nampak kita. Kita tidak boleh nampak jin. Ingat, kita tidak boleh nampak jin. Jin boleh nampak kita. Itu memang tersurat. Jadi bila kita boleh nampak jin, maksudnya apa? Mata kita ada jin. Kena hati-hati. Okay, dia bukan kelebihan, bukannya keistimewaan, bukannya kasyaf. Ingat, kena tekankan dalam minda dalam diri kita. Terutama ibu bapa ni, tolong. Kadang-kadang anak-anak ni daripada si kecil masih di bawah jagaan kita sudah nampak. Jadi benda ni perlu ditekankan, dibantras sekiranya masih ada. Kena berubat. Itulah yang paling penting adalah bila kita rawat pesakit, kita kena tekankan dengan dia. Bahaya kalau pesakit masih seronok dengan benda ni, dia datang dalam keadaan tidak ikhlas, tidak rela, terpaksa. Jadi guna sia-sia kita buat rawatan sebab dia masih menganggap kelebihan. Sebab jin ni, ingat, dia akan cuba meraih kepercayaan kita agar kita percaya dengan dia. Dan bila dia sudah dapat kepercayaan tu, dia akan naik pangkat. Jadi macam mana kita mau rawat adalah kita kena sedarkan balik. Kita twist balik otak dia, benda tu hanya hayalan, bukannya betul. Benda pertama yang pesakit perlu tahu adalah kita kena set balik minda dia, nyatakan benda ni tak betul. Adab bukan dan tertib dalam dunia ini, kita tidak boleh melihat benda. Harus ingat itu yang ada tertulis dalam Quran. Okay? Kena letak dalam diri kita ni tidak percaya dengan benda yang wujud tu. Itu adalah mainan jin. Dia kena letak dalam diri dia yang menyatakan aku ni bukan hebat, ini bukan anugerah, aku ni ada penyakit. Baru benda ni mudah untuk dirawat. Itu saja. Sebab ini pengalaman saya sepanjang merawat ni, tidak akan selesai masalah sesuatu keluarga tu sampai dia sedar bahawa dirinya ni mempunyai gangguan. Kadang-kadang bila sakit, dia menganggap benda tu kelebihan, tapi bahaya. Ingat, berdasarkan pengalaman saya, pengalaman keluarga, pengalaman perawat, tolonglah sedarkan diri kita. Dalam Al-Quran sudah menyatakan kita tidak boleh melihat makhluk halus, kita tidak boleh melihat jin. Bila kita boleh melihat, maksudnya ada gangguan dalam diri kita. Buatlah rawatan, insyaAllah. Semoga menjawab apa persoalan yang diajukan oleh ramai pesakit. Saya Cikgu Syarul. Jumpa lagi. Assalamualaikum.